Jadi insya-Allah taala kita masuk bab yang baru lah ya. Bab sapuan di atas khuf ya. Habis dah bab wuduk insya-Allah taala. Tapi kalau ada lepas ni nak tanya apa-apa pasal wuduk insya-Allah lah kita boleh jawab. Ataupun kita cubalah jawab sebaik mungkin. InsyaAllah ta'ala malam ni kita nak sambung lah selepas bab wuduk. Kita nak sambung bab yang baru, itulah bab sapuan di atas khuf. Istilah Arabnya ataupun yang ditulis dalam buku-buku fiqh, dia panggil al-masfu alal khuffain. Al-masfu alal khuffain. Al-masfu ni maksud sapu. Al-khuffain maksudnya ialah dua khuf. Khuf satu lah. Khuffain makna dua khuf. Jadi maksudnya sapuan ke atas dua khuf. Merujuk kepada dua kaki kita yang pakai dua khuf lah. Sebab tu dia pakai dua khuf. Sebab dua kaki kan. Jadi satu kaki pakai satu khuf. Jadi dua khuf merujuk pada dua kaki yang memakai dua khuf. Baik. Kemudian saya masukkan dalam nota ini terus kepada syarat sapuan. Pertama sebenarnya sebelum masuk pada syarat sapuan, kita pergi definisi kepada sapuan dululah ya. Tajuknya ialah sapuan di atas khuf. Al-mashu ala khuffain. Pertama ialah sapuan. Sapu-sapu ni ialah dia panggil imrarul yad ala syai'. Mana kita imrarul yad ala syai' ni maksudnya kita menyapu dengan tangan ke atas sesuatu. Itulah maksud sapuan. Al-mashu. Dan Islam ni bagusnya dalam banyak hal sapuan ni ada termasuklah dalam perkara-perkara ibadah. Sapuan kalau kita lihat dulu kita bincang pasal sapu kepala, wuduk kan. Selain daripada kita membasuh anggota-anggota wuduk yang lain, kita diwajibkan juga menyapu kepala. Dan bila kita sapu kepala, kita boleh juga sapu di atas perkara-perkara yang berada di atas kepala kita seperti serban, kopiah, tudung atau seumpama. Itu juga satu bentuk almas, sapu lah. Dan sapuan-sapuan ni juga satu bentuk keringanan lah ya. Itu kita panggil sapu kepala. Kemudian ada juga sapu di atas khuf. Khuf ni merujuk kepada apa yang dipakai di kaki daripada kulit. Yang kebiasaannya kita kata stocking daripada kulit lah. Dia bukan kasut. Dia macam stocking tapi dia daripada kulit yang orang Arab suka pakai pada waktu dahulu. Khuf. Dia beza dengan kasut. Kasut ni kasut lah. Yang disebut sebagai na'lun atau na'lain. Dan Nabi SAW kalau kita lihat dalam hadis baginda ada menyapu kalau atas kepala. Dulu kita pernah bincang Nabi ada sapu kepala. Ada kalanya Nabi sapu keseluruhan kepala. Saya dah baca hadisnya dulu masa kita bincang fardu wuduk tu kan. Kemudian Nabi juga ada sapu di atas sebahagian kepala saja. Ada juga Nabi sapu sebahagian kepala, sebahagian serbannya. Dan Nabi juga ada riwayat hanya menyapu di atas serbannya saja. Saya baca hadis Mughirah dulu kan. Saya baca hadis Amrul Umayyah, Nabi sapu hanya di atas serbannya sahaja ya. Kemudian ada lagi sapu-sapu yang lain, sapu di atas khuf. Sama juga nanti di selepas ni kita akan bincang juga sapu di atas balutan yang ada pada badan kita. Boleh jadi kita balut badan kita dengan sebab sakit atau seumpamanya. Ada juga disebut sebagai al-mashu alal jabirah. Sapu di atas anggota yang dibalut kerana sakit. Tangan kita patah umpamanya, kita pun balut. Dia panggil jabirah. Jabirah ni orang kita panggil belak lah, belak. Sini panggil apa saya tak tahu kan. Itu juga satu bentuk sapuan lah ya. Jadi sapuan-sapuan ni memang ada dalam syarak dan dia satu bentuk rukhsah dan keringanan sebenarnya. Dan termasuk juga haiwan rukhsah ni ialah sapu di atas khuf. Itulah sapu di atas pakaian yang dipakai di kaki daripada kulit. Ya. Itu makna sapuan. Jadi kita tahu sapu ni ialah kita sapu dengan tangan lah ya. Walaupun kalau sapu dengan benda lain pun kita sapu juga. Tapi dalam fiqh ni bila sebut sapu, dia banyak merujuk kepada sapuan dengan tangan. Imrarul yad ala syai'. Kemudian khuf. Sapu di atas dua khuf. Khuf ni apa? Khuf ni kalau kita lihat pentakrifan lah para ulama kita dalam buku fiqh mereka. Dia kata khuf ni ialah ma yulbas ala ar-rijli minal jawrab min juludin. Apa-apa yang dipakai di kaki dia daripada stokin. Dia stokin jugalah satu bentuk macam stokin. Tapi dia daripada kulit. Yang mana bila dipakai boleh hanya sapu di atasnya. Dan Nabi SAW memang sapu di atas khuf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi memang sapu di atas khuf. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama ialah selain khuf. Seperti kasut,
stokin daripada selain kulit atau seumpamanya. Nanti saya akan terangkan lagi lah ya. Jadi nak cerita memang ada sapuan di atas khuf. Khuf ni ialah stokin daripada kulit. Senang kita nak terjemah, kita kata stokin daripada kulit. Sebab orang Arab memang dia pakai khuf. Nabi SAW pakai, ada riwayat Nabi pakai khuf lah. Ada riwayat Nabi pakai na'lun. Na'lun ni sandal. Capal lah, kita kata capal tu kan. Itu na'al. Ataupun juga boleh kita translate sebagai kasut. Orang Arab pun kasut pun dia sebut na'al juga ya. Dan ada juga riwayat Nabi memakai jawrab. Beza khuf dengan jawrab ni ialah khuf daripada kulit, jawrab ni daripada kain. Jawrab ni stokin tapi dia daripada kain. Contohnya stokin-stokin yang dipakai oleh kita lah, selain orang Arab ni kan banyak pakai stokin daripada kain, daripada kutnum, daripada kain lah, daripada benang lah. Baik. Jadi ada juga riwayat Nabi menyapu di atas khuf. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ada riwayat Nabi menyapu di atas kasutnya. Ini ada khilaf lah, kerana dari sudut hadis tu ada yang kata sahih, ada yang tidak sahih. Jadi ada timbul pertikaian. Jadi sebagian ulama kata boleh sapu di atas kasut, sebagian kata tidak boleh. Dan timbul pertikaian juga, kasut daripada kulit, kasut daripada tidak kulit ya. Sama juga ada riwayat Nabi menyapu di atas jawrab. Umpama hadis Mughirah dalam Sunan Abi Daud. Kerana Nabi yamsah alal jawrabain wan na'lain. Katanya Nabi SAW bukan hanya menyapu di atas khuf, tapi juga Nabi menyapu di atas kasutnya dan juga di atas stokin kainnya. Cuma hadis ni dia sebenarnya dia menjadi masalah lah sebahagian ulama. Bila dia kaji-kaji sanad, dia kata tidak sahih, maka dia menolaknya. Jadi kata tak ada sapu di atas kasut, tak ada sapu di atas stokin daripada benang. Tapi sebahagian ulama hadis yang lain dia melihat bahawa hadis ini sahih, maka dia diguna pakai. Contohnya yang standard dalam mazhab Hambali, dia berguna pakai hadis ini. Dan sebahagian ulama-ulama contemporary lah. Hatta kalau kita lihat fatwa-fatwa terkini lah yang saya lihat dalam fatwa Jordan, fatwa Libya, fatwa Qatar, mereka memilih pendapat boleh disapu bukan hanya di atas khuf, tapi juga apa-apa yang kita pakai di kaki, sama ada kasut, sama ada stoking daripada benang atau seumpamanya. Kerana walaupun timbul pertikaian daripada sudut hadis itu, dari sudut sahih dan dhaif, tapi ia merujuk kepada taisir, mana simplicity. Tujuan Nabi menyapu di atas khuf bukan kerana khuf tu, tapi kerana nak memudahkan. Jadi apa-apa yang kita pakai walaupun bukan khuf, dia mengambil hukum khuf. Sama kita bincang dululah dalam bab istinja kan. Kalau nak dikirakan istinja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya beristinja dengan dua barang saja. Pertama, Nabi beristinja dengan air, yang kedua Nabi beristinja dengan batu. Dan tidak ada riwayat Nabi beristinja dengan selain daripada itu. Tapi majoriti para ulama menerima istinja dengan selain air dan batu. Nak istinja dengan kain, dengan selain air dan batu pun boleh. Kenapa? Kerana dimaksudkan dengan istinja ialah membersihkan najis. Apa-apa yang membersihkan najis, ia termasuk dalam istinja. Jadi samalah dalam konteks ini, walaupun Nabi hanya menyapu di atas khuf, sepakat para ulama. Adapun sapuan di atas selain khuf itu, dari sudut nasnya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Tapi bila merujuk kepada taisir, maksud kepada sapuan itu adalah memudahkan, meringankan dan rukhsah, maka tercapailah apa-apa yang dipakai. Sebab itu kalau kita lihat fatwa Jordan, dia kata yajuzul mashu ala, dia kata harus yajuzul mashu ala al-jawrab alladhi yalbisuhu an-nasul yawm. Dia kata harus sapu di atas apa-apa stokin yang dipakai oleh orang hari ini. Dia kata bolehlah kau kan. Kerana dimaksudkan dengan menyapu itu adalah rukhsah. Ya. Sama juga saya lihat fatwa Dr. Qardawi dan ulama-ulama contemporary, mereka lebih memilih pendapat yang diguna pakai dalam mazhab Hambali. Sebab dalam isu ni mazhab Hambali lebih ringan. Apa-apa sahaja yang dipakai boleh disapu di atasnya. Kerana jika kita lihat, memang ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memberi keringanan. Antara hadis yang masyhur yang disokong, yang dirujuk oleh mereka ialah hadis Sauban yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, di mana Nabi SAW pernah menghantar satu kumpulan tentera lah, ba'asan Nabi sariyatan fa'asabuhumul barat. Satu hari Nabi pernah hantar satu kelompok tentera ke satu kawasan. Tiba-tiba mereka ditimpa kesejukan. Falamma qadimu ala Rasulillah syakau dhalika. Bila dia balik, depa ceritalah kat Nabi, kami pergi ni dulu sejuk, dia kata. Fa amarahu Nabi an yamsahu ala asai wa tasakhi. Maka sejak daripada itu Nabi membenarkan mereka menyapu di atas apa-apa tutupan di atas kepala dan di kaki.
Jadi hadis ni umum, apa-apa sahaja yang pakai di kaki boleh disapu. Dan disokonglah oleh hadis yang kata tak sahih itu, hadis Mughirah, kerana Nabi yamsah ala an-na'lain wal jawrabain. Nabi SAW menyapu di atas token, benang dan juga kasutnya. Jadi campur-campur melihat kepada rukhsah, keringanan dan seumpamanya, maka apa-apa yang kita pakai di kaki boleh kita sapu di atasnya. Cuma ada syarat-syaratnya yang diletakkan oleh para ulama di dalam buku-buku fiqh mereka. Itu yang saya maksudkan syarat sapuan, ya. Baik, antara syarat sapuannya ada 3 lah di situ. Pertama ialah memakai khuf atau apa-apa selain daripada khuf, stokin dan seumpamanya. Hatta kasut pun selepas sempurna bersuci. Ini sepakat para ulama. Hatta Al-Imam Ibnu Munzir dalam buku Al-Ijma'-nya. Kita kena rujuk ijma' ulama, kita rujuk ijma' Ibnu Munzir. Malah ulama sebesar Imam Nawawi pun kalau dia nak lihat ijma', dia lihat ijma' Ibnu Munzir lebih daripada ijma' yang dinukil oleh ulama Syafi'i sendiri. Dan ini diakui oleh beliau. Imam Nawawi kata dalam Muqaddimah Al-Majmu', aku kena tengok ijma', aku tengok ijma' Ibnu Munzir, kerana dia nukilan yang meyakinkan. Bahkan dia kata Ibnu Munzir adalah qudwah fi hadzal fan. Dalam bab ijma' ni dia yang paling terror sekali, champion dia kata. Sebab itu dia rujuk ijma' Ibnu Munzir. Jadi Ibnu Munzir telah menyatakan bahawa ulama telah ijma'. Ajma'a man yu'tadu bihi fil ijma' anna man akmala taharatahu. Dia kata telah ijma' lah seluruh para ulama yang dikira akan keijma'kannya, sesiapa yang menyempurnakan bersucinya, mana dia kena wuduk dulu. Man akmala taharatahu al-ma'iyah, mana dia telah berwuduk terlebih dahulu. Thumma labisa khuffai, kemudian dia pakai khuf. Alaihi an yamsah alaihi ma, maka bolehlah dia sapu ke atasnya. Maksudnya kita nak sapu di atas khuf ni atau stokin atau kasut atau seumpamanya, kita mesti pakai selepas kita ada wuduk. Mana kita tidak ada hadas kecil, of course lah tidak ada hadas besar. Ya, kalau kita ada hadas besar, kita dah mandi wajib terlebih dahulu, kemudian baru kita pakai. Kalau kita tak ada wuduk, kita wuduk terlebih dahulu. Bila dah selesai wuduk, baru kita pakai kasut, khuf, stokin atau seumpamanya. Itu syarat. Kalau kita tak ada wuduk, kita pakai kasut, mana kita ambil wuduk, tak boleh sapu. Itu syaratnya. Dan kata Al-Imam Ibnu Qudamah, tidak ada khilaf dalam hal ini. Nak melayakkan kita sapu di atas khuf, kasut, stokin atau seumpamanya, ia mesti dipakai selepas kita berwuduk secara sempurna. Hatta ulama bahas, kalau kita wuduk sempurna dah, cuma baru basuh sebelah kaki, boleh tak kita pakai? Ulama khilaf lah. Tapi sebaik-baiknya kita wuduk semua, baru kita pakai kasut atau seumpamanya. Macam kita lah di rumah, kita dah wuduk, kemudian after kita selesai wuduk, baru kita pakai stokin yang kita pakai. Selepas tu barulah boleh dikira sapuan di atas khuf. Itu yang pertama. Yang kedua, khuf mestilah menutupi kawasan yang wajib basuhan. Maknanya kasut, stokin atau apa-apa yang kita pakai di kaki itu, dia mesti menutupi keseluruhan kawasan kaki yang wajib. Especially yang buku lali itulah. Kalau kita pakai stokin, pakai kasut, khuf atau apa-apa saja, bawah buku lali, maka tidak boleh. Dia mesti menutupi kawasan yang wajib dibasuh. Pasal khuf ni dia menggantikan basuh kaki. Walaupun kita tidak diwajibkan sapu keseluruhan kaki, sapu sebenarnya sebahagian kaki saja. Tapi tutupan tu mesti keseluruhannya, kawasan yang wajib dibasuh. Dia panggil satru mahalil fardi, satru mahalil fardi, menutupi tempat yang wajib, yang dia wajib dibasuh lah, ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, khuf mestilah tidak bernajis. Maknanya khuf yang kita pakai, kasut yang kita pakai ataupun stokin mestilah bersih daripada najis. Sebab kalau bersih, kita tak boleh sapu di atasnya. Ini yang 3 syarat yang diletakkan oleh para ulama. Dan Nabi SAW, jika baginda memakai khuf, baginda akan sapu di atasnya dan baginda tidak membasuh kaki. Dan ini dijelaskan dalam banyak hadis lah. Antara yang paling masyhur adalah hadis Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Jarir bin Abdullah ni bila dia berwuduk, dia tak basuh kaki, dia sapu saja. Dan bila orang lihat, dia kata ra'aitun nabi tawadda bala wa tawadda wa masah ala khuffai. Dia kata aku buat macam ni sebab aku lihat Nabi SAW bila dia kencing, kemudian dia berwuduk, kemudian dia tidak basuh kaki, dia hanya menyapu di atas khufnya sahaja. Sama juga Mughirah bin Syu'bah, dia ni khadam Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Nabi berwuduk,
Dan bila Nabi berwuduk, dia tunduklah nak cabut kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadda'a Rasulullah fa ahwaitu li anzi' khuffai. Masa Nabi wuduk tu, aku tunduk nak cabut kasut Rasulullah SAW. Sebab Nabi nak basuh kaki kan, aku nak cabutlah kasut Rasulullah. Nabi kata, da'huma, jangan cabut. Fa inni athqaltuhuma tahiratain. Aku pakai tadi ketika aku telah berwuduk. Fa masaha alaihima, dan kata Mughirah, Nabi hanya sekadar menyapu di atasnya. Mana Nabi sapu di bahagian atas. Dan banyaklah lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa digalakkan ataupun haruslah kita menyapu di atas khuf atau stocking atau kasut atau seumpama, yang mana lebih mudah bagi kita. Hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan keseluruhan para ulama menerima sapuan di atas khuf, melainkan dua golongan sahaja yang tidak terima. Pertama katanya Syiah tak terima, dan yang kedua ialah Al-Khawarij. Khawarij pun tak terima. La yu'taddu bi khilafihim. Khilaf-khilaf yang muncul daripada dua golongan ini tidak diambil kira sama sekali. Jadi dia kata ulama-ulama membenarkan. Baik, itu bersabit dengan syarat sapuan di atas khuf. Dia simple saja bab ni. Kemudian yang kedua ialah yang membatalkan sapuan. Setelah kita tahu syarat yang mengharuskan kita sapu, maknanya kita ambil wuduk secara sempurna terlebih dahulu. Kemudian stoking yang kita pakai mesti menuntut tempat yang wajib, dan stoking itu mestilah suci. Dan sebagian ulama juga mensyaratkan stoking itu mesti tebal, mana tak boleh nipis. Kalau stoking itu terlalu nipis sehingga nampak kulit kaki kita, sebahagiannya tidak menggalakkanlah, ataupun tidak boleh. Tapi sebahagian kata nipis pun boleh, tak jadi masalah. As soon as kita pakai itu, mana kita dia adalah stoking yang kita pakai, maka tidak ada masalah. Baik. Kemudian yang membatalkan sapuan, setelah kita tahu syarat-syarat tu, kita okey, baik. Contoh kalau stoking kita tadi ada lubang-lubang sikit-sikit, maka tidak ada masalah lah di sisi majoriti para ulama, kerana sahabat Nabi SAW tidaklah semuanya memakai stoking yang bagus-bagus. Sebahagian sahabat Nabi ada orang-orang yang miskin, stoking dan khuf yang mereka pakai itu berlubang dan compang-camping. Meskipun begitu, tidak ada larangan untuk mereka menyapu di atasnya. Maka tidak ada masalah. As long as stoking yang kita pakai itu tidaklah koyak sampai 50%, tak ada lah sampai tahap macam tu. Setakat ada kerosakan sikit sebanyak, lubang sikit sebanyak, maka tidak menjejaskan untuk menyapu di atas khuf. Baik, kemudian setelah kita tahu syarat khuf tu, kita pergi pula yang membatalkan sapuan. Ini pun penting. Apakah yang membatalkan sapuan ni? Maksudnya kita tak boleh sapu lagi. Bila kita dah ada wuduk, kita pakai stoking kan, sebenarnya kita boleh sapu saja di atasnya. Kita boleh sapu saja di atasnya. Tapi sampai bila kita boleh sapu tu? Apakah yang membatalkan sapuan? Maknanya kita tak boleh sapu lagi. Bila? Pertama ialah bila kita berhadap sawh. Tak boleh lah. Maknanya bila kita dah ada wuduk, kita pakai khuf, kita pakai stoking, kita pakai kasut. Bila kita ambil wuduk selepas itu, kita boleh sapu saja di atas kasut kita, di atas stoking kita, di atas khuf kita. Sapu dengan air lah, macam kita sapu kepala. Kita basahkan tangan kita, kita sapu di atas bahagian atas kasut kita, stoking kita atau khuf kita. Dan bila kita batal wuduk terkentut atau seumpamanya, kita ambil wuduk, kita buat macam tu lah. Ada tempoh dia lah. Kalau kita bermukim 1 hari 1 malam, ambil daripada waktu kita sapu tu, waktu kita mula-mula ambil wuduk selepas kita terbatal. Contohnya kalau kita wuduk pagi, kita pun pakai stoking. Kemudian tengah hari, kita dah batal wuduk. Bila kita nak solat zuhur, kita ambil wuduk. Dia dikira daripada situ. Dikira daripada mula-mula kita ambil wuduk setelah kita terbatal wuduk. Kita dah batal wuduk, kita nak ambil wuduk yang baru, kita tak basuh kaki, kita sapu saja di atas khuf. Start situ. Jadi start pada waktu zuhur. Kalau kita bermukim, dia batal waktu zuhur esok. Waktu zuhur esok, habislah 1 hari 1 malam. Tapi kalau kita musafir, dia boleh sampai 3 hari 3 malam. Kalau kita berhadap kecil. Adapun jika seseorang itu berhadap besar, maka batallah sapuannya. Tak boleh sapu lagi. Dia kena buka kasut dia, ambil wuduk macam biasa, baru pakai balik. Itulah maksudnya. Hadap besar, ya. Dan ini dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada sahabat asal, di mana katanya, kana Nabi ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi' khifafana salasata ayyam. Idza kunna safaran salasata alla nanzi' khifafana salasata ayyam
illa min janabah walakin min bal wa ghaid wa naum. Kata Sufyan bin Asal, bila kami keluar bersama Rasulullah perintahkan supaya kami sapu di atas khuf 3 hari 3 malam kalau musafir lah. Kami boleh sapu kalau kami kencing, kalau kami berak, kalau kami tidur. Tapi tak boleh bila kami berhadas besar. Maksudnya kena mandi wajib. Mandi wajib dia tak ada istilah sapu di atas khuf. Mana kita mandi nak sapu atas kasut tak boleh. Wuduk sahaja boleh. Adapun kalau hadas besar tidak boleh. Mesti mandi keseluruhan badan. Yang kedua, tamak tempoh 3 hari bagi musafir dan sehari bagi si mukim bermula daripada waktu safar. Ini saya dah jelaskan tadi. Kalau kita bermukim, kita boleh sapu 3 hari 3 malam. Kita duduk dalam rumah, kita pakai stokin. Kita boleh sapu saja di atas stokin kita dengan syarat-syarat yang telah kita bincangkan pada peringkat awal tadi. 1 hari bagi bermukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Dan ni banyak hadis lah yang dijelaskan. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia nama dia Syurah bin Hani, dia ni tabi'in tak silap saya. Dia pernah tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, berapa hari nak sapu? Aisyah kata, is'al Ali fa innahu kana yusafir ma'an nabi wa huwa a'lam bihi minni. Kamu jangan tanya aku sebab benda ni Ali lebih tahu kerana dia banyak bermusafir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasalah bila kita musafir kita perlu kepada rukhsah. Sebab tu Allah Taala boleh qasar semayang, boleh jamak semayang. Dan Nabi sendiri pun banyak menyapu di atas khuf bila baginda bermusafir. Mungkin tanya Ali, dia kata. Jadi Syurih pun kita tanya Ali. Ali kata, ja'ala Rasulullah salasata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Ali kata Nabi SAW membenarkan 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam saja untuk yang bermukim. Kemudian yang ketiga, mencabut khuf sebelum tamat tempoh, sama juga. Bila kita dah cabut khuf, kita tak boleh sapu lagi. Bila kita dah buka stokin kita tak boleh sapu lagi. Kita kena ambil wuduk macam biasa, baru kita boleh pakai balik. Itu yang membatalkan sapuan. 3 saja. Hadas besar, tamat tempoh. Kemudian jika kita cabut khuf sebelum bila kita cabut khuf, maka walaupun kita masih ada wuduk, cuma kita nak kena faham, bila kita cabut khuf tu, dia tak batal wuduk tak batal. Cuma tak boleh nak sapu. Nak sapu dah tak boleh, tapi wuduk tak batal. Baik, sambungan. Sebagian ulama mengafdalkan sapuan di atas khuf, manakala sebahagian mengafdalkan basuhan kaki. Ini satu khilaf yang biasalah, ya. Sebagian ulama kata afdal kita basuh kaki, jangan sapu. Dan ini pendapat yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, daripada Ibnu Umar, daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Sebagian sahabat Nabi dia bukan tak suka, dia lebih suka basuh kaki. Ya. Dan sebagian orang dia tak selesa sapu, dia rasa macam tak afdal, rasa macam tak sempurna, maka dia basuh kaki. Tak dinafikan, sebagian ulama kata afdal basuh kaki merujuk kepada sebagian sahabat Nabi SAW yang suka membasuh kaki berbanding menyapu di atas khuf. Sebagian lagi mengafdalkan menurut keadaan orang itu. Ada juga yang kata afdal tengok keadaan. Kalau kita tengah pakai khuf, maka afdal sapu di atas khuf. Kalau kita mudah basuh kaki, afdal basuh kaki. Jadi dia kata melihat kepada orang itu. Sebab macam kata anak Ibnu Qayyim, dia kata kan Nabi la yatakallaf. Nabi ni dia tidak suka takalluf. Umar Al-Khattab sebutlah hadis Abi Daud, nuhina anit takalluf. Bukan Abi Daud, Sahih Bukhari tak silap saya. Nabi dia kata kita dilarang untuk takalluf. Takalluf ni makna menyusah-nyusahkan. Kalau kita susah untuk basuh kaki dalam keadaan kita telah pakai khuf, maka kita sapu dia di atas khuf. Sebab Nabi SAW bila dia dah pakai khuf, dia tak akan cabut lagi, dia akan sapu saja di atas. Jadi melihat kepada keadaan diri kita. Harus juga menyapu di atas jabirah, itu balutan atas anggota wudu. Jabirah ni merujuk kepada balutan disebabkan keuzuran. Boleh jadi tangan kita ada luka ataupun ada patah, balut. Macam mana kita nak basuh? Maka boleh sahaja sapu di atas balutan itu. Di sisi sebahagian ulama lah sebenarnya, jika anggota wudu kita ada masalah di balut atau seumpamanya di atas keuzuran, sebenarnya kalau kita lihat pendapat ulama ni ada 3. Pertama, tayamum dulu. Kemudian bila kita wudu, kita hanya sapu di atas balutan itu. Adapun anggota yang lain wuduk sebagaimana biasa. Itu satu pendapat ulama lah, ya. Yang kedua kata tak payah bertayamum. Ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Tak payah bertayamum, cukup sekadar menyapu sahaja di atas balutan itu. Kemudian basuhlah anggota wuduk yang lain. Ini pendapat yang kedua.
Pendapat yang pertama tadi sebab dia mengambil hadis daripada Jabir dalam Sunan Abi Daud dan selainnya, di mana Nabi suruh orang tu tayamum, nyakih kepala orang tu pecah, dia pergi mandi wajib, dia mati kan. Ini hadis masyhur. Tapi dia sebab ada pertikaian lah dari sudut sanad hadis tu. Ulama yang terima hadis tu dia kata mesti tayamum. Tapi ulama yang tak terima hadis tu dia kata tak perlu tayamum, cukup sapu saja di atasnya. Dan saya lihat sebagai ulama juga mengambil pendapat ini, antaranya Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taymiyah, dan saya kira ulama-ulama contemporary pun ada yang ambil pendapat ini ya. Dan Hidayatul Mutanazih tak silap saya pun ada ambil pendapat ni. Dia juga satu pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali ya. Ada juga pendapat yang ketiga, itulah sapu pun tak payah. Jika anggota kita dibalut kerana sakit atau seumpamanya, tak perlu sapu, tak perlu tayamum atau seumpama, wuduk sahaja pada anggota yang lain. Ini juga satu pendapat yang masyhur yang dipelopori oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri. Dia juga mazhab Ahli Sunnah, dan pendapat beliau dalam hal ini, kerana dia kata tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Jadi cuma saya mengambil pendapat majoriti lah. Sapu di atas jabirah, dan kalau boleh bertayamum, kalau boleh kita tayamum, kemudian baru kita wuduk macam biasa. Tempat yang balut tu kita sapu saja. Itu lebih baik. Itu pendapat majoriti para ulama, dan kita keluar daripada khilaf. Tapi kalau ada orang nak beramal sekadar sapu saja, aku tak nak tayamum, dia kata, terpulang kan. Masing-masing di atas ilmu dan pembelajaran masing-masing. Baik, sapuan atas jabirah tiada tempoh tertentu. Itu beza. Kalau sapu di atas khuf, 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Tapi kalau tangan kita dibalut sebab patah, dia tidak ada tempoh. As long as tangan kita dibalut, selagi itulah kita boleh sapu di atas balutan itu ya. Sebagian ulama mensyaratkan berwuduk penuh dahulu sebelum sapuan di atas jabirah. Ini sebahagian lah. Tak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata sebelum kita nak balut tangan kita yang patah, kena wuduk dulu. Kalau kita balut sebelum kita berwuduk, maka selepas daripada kita sehat, kita kena qada balik semua semayang kita semayang. Jadi susah sikit lah kan. Dan sekiranya ulama-ulama contemporary tidak mensyaratkan wuduk terlebih dahulu. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun saya lihat sebagai ulama Syafi'i tidak mensyaratkan berwuduk penuh terlebih dahulu. Sebab kalau tangan tu dah patah, kadang-kadang tak sempat dah nak wuduk. Dia pergi balut terus kan. Dan kita sapu saja di atas balutan itu. Kalau boleh kita bertayamum, kemudian kita sapu saja di atas balutan itu. Adapun anggota yang lain kita basuh macam biasa. Ia lebih baiklah insya-Allah taala. Ini saya masukkan beza antara sapuan di atas khuf dan sapuan di atas jabirah. Dalam bahasa Arab lah, saya tak terjemah sebelah kiri tu khuf, sebelah kanan jabirah. Itu perbezaan dia ada 5 lah. Khuf ni dia kaki saja, stokin atau kasut. Adapun jabirah tak tertentu pada kaki, boleh pada mana-mana anggota badan, especially pada anggota wudu ya. Khuf hanya disapu pada hadas kecil saja. Adapun jabirah dia boleh melangkau kepada hadas besar. Kalau tangan kita patah, bukan hanya boleh sapu ketika berwuduk, kita juga boleh sapu bila kita mandi wajib. Bagi bila kita mandi, tempat tu tak kena air, jadi kita sapu saja di atas tempat yang kita balut itu. Khuf ada had masa 3 hari 3 malam untuk musafir. Jabirah tak ada had masa. Khuf kita disyaratkan berwuduk terlebih dahulu, baru kita boleh sapu di atasnya. Adapun jabirah, belat yang kita balut atas anggota sakit kita itu tak disyaratkan. Kita boleh terus membalutnya, kemudian terus sapu di atasnya. Kemudian khuf disyaratkan kita sapu bahagian atas saja. Bila kita pakai stokin, kita tak nak basuh kaki, kita sapu saja di atas stokin, di bahagian atas. Ya. Sebab itu ulama mensyaratkan sapuan di atas khuf sebelah atasnya saja. Kalau kita sapu sebelah bawah, di sisi majoriti tak sah. Dia kena sapu bahagian atas. Sebab Nabi SAW tidak sapu melainkan hanya sebelah atas. Tapi ada riwayat juga sapu atas bawah, tapi dia tidak sahih. Sebab itu kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, kita digalakkan menyapu atas dan bawah. Sapu atas tu yang wajib, sapu bawah tu digalakkan. Ya, sapu atas bawah. Tapi kalau sapu atas saja sudah memadai. Adapun balutan di atas anggota yang sakit mesti disapu keseluruhannya, tak boleh sapu atas saja ya. Itulah perbezaannya. Habislah ya. Jadi habislah bab sapuan di atas khuf. Tinggal perkara yang membatalkan wuduk.
Ini kemudianlah insya-Allah taala. Dan perkara yang haram ke atas orang. Ada soalan? Ada yang tanya? Hmm. 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 Bismillah. Hmm. 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 Okey, dia sebenarnya hmm. Dia sebenarnya sapu di atas khuf, kasut asal stokin ni dia dalam bab rukhsah. Bab rukhsah. Walaupun pada asasnya kalau kita lihat hadis Nabi sallam, ada yang Nabi suruh sapu dengan sebab sejuk. Macam hadis Sauban saya baca tu, Nabi suruh sapu sebab sejuk. Tapi banyak juga hadis-hadis yang disebutkan tak ada sebut sejuk, tak ada sebut panas. Semata-mata sapu saja. Jadi kalau kita nak sapu semata-mata sapu, dia jadi macam kita nak macam kita sembahyang jamak qasar macam tu lah kan, dia rukhsah. Mana kata asas kepada jamak qasar ni nak memudahkan. Zaman dulu kan orang musafir payah dah seumpamanya, hatta pada peringkat awal jamak dan pada peringkat awal rukhsah yang diberikan dalam bab sembahyang macam qasar tu pun sebenarnya nak mengelakkan daripada kita ni terkena diserang oleh orang kafir atau seumpamanya. Kalau Allah Taala kata apa nama dalam Quran tu, dalam surah Al-Baqarah 101 kan, walaysa alaikum wa idza dara'tum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsu minas salah in yaftadikumul ladina kafaru. Allah Taala kata bila kamu bermusafir tak jadi salah untuk kamu qasar sembahyang kalau kamu takut difitnah oleh orang bukan Islam. Jadi itu kalau ikut ayat Quran tu, kita qasar ni sebab takut pada orang kafir, takut kena serang atau seumpamanya. Sebab itu orang pernah tanya Umar Al-Khattab, kalau ikut ayat Quran ni, kita qasar ni dengan sebab kita takut pada orang kafir. Sekarang kita telah aman. Macam mana? Jadi Umar pun jawab, aku dah tanya Nabi dah dulu. Asasnya memang macam tu, tapi dia telah menjadi rukhsah. Aku tanya Nabi, Nabi kata rukhsah. Tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatah. Pada asasnya memanglah itu yang Allah Taala sebut, sebab nak bagi kita ni tak difitnah oleh orang kufar, tak diserang atau seumpamanya. Tapi dia telah menjadi rukhsah dan Allah Taala bersedekah kepada kita, maka ambillah sedekah daripadanya. Macam tu, macam ni dah juga. Kalau nak diikutkan asas kepada sapuan ni, ada juga hadis yang menunjuk pada sejuk. Tapi banyak juga hadis yang Nabi semata-mata sapu. Jadi dia tertaluk kepada rukhsah lah. Jadi nak kira afdal yang mana, tadi kita dah bincang kan. Ada ulama kata afdal basuh kaki, kerana basuh kaki ni asal, sapu ni dia rukhsah. Rukhsah ni makna kata yang memudahkan. Yang memudahkan. Tapi ada ulama juga sapu dalam Quran sapu tak ada. Betul. Sebab situ kata sebagai ulama kata afdal basuh sebab dia ni asal. Asal mesti lebih afdal daripada yang ganti. Sapu ni ganti, badal. Lagi satu, dia disebut dalam Quran, sapu ni tak sebut dalam Quran. Itu satu pendapat lah. Tapi sebagai ulama juga dia kata sapu ni lebih afdal. Sebab Nabi SAW banyak juga sapu. Dan sebagian kata tengok kepada kita lah, yang mana yang lebih kita memudahkan, yang lebih kita tidak takalluf lah dia panggil. Kalau kita memudahkan kita sapu, ataupun kadang-kadang kita basuh, kadang kita sapu, pasal dua-dua tu Nabi buat. Afdal tak afdal ni dari sudut teori kita melihat kepada hadis-hadis Nabi saja. Tak ada lah Nabi kata basuh afdal, sapu afdal, Nabi tak kata macam tu. Kita punya pandangan lah. Yang kata afdal tak afdal ni pandangan ulama dan sebagian pandangan sahabat Nabi. Daripada Nabi sendiri kita tak tahu. Yang penting kita lihat praktikal Rasulullah macam mana. Ada Nabi basuh kaki, ada kalanya Nabi sapu. Jadi kita pun buat macam tu lah kan. Boleh ada soalan lain lagi?
Mhm. Hmm. Okey, baik. Dia najis ni sebenarnya selagi mana kita tak nampak najis, dia tak dikira sebagai bernajis. Ah, ha. Kecuali kalau kita nampak ada memang macam kasut juga. Kasut ni kita pergi rata-rata kan. Ha, dia kalau terkena najis sekalipun, kalau dia dah kita tak nampak, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada apa, dia tak dikira najis lah. Macam isteri Nabi lah, Ummu Salamah, dia pakai kain dia panjang. Ha, kan? Nanti dalam bab najis nanti kita belajar. Al-aslu, dia panggil al-aslu fi asya' at-taharah, malam tasbu an-najasah. Dia ada kaedah dia. Asal-asal sesuatu itu adalah suci. Selagi mana tidak nampak kenajisannya. Mana selagi tak najis, tak walaupun kita dah berjalan kulu kilir kan. Selagi kita tak nampak benda tu najis, dan kalau kita nak cium pun dia tak bau najis, maka dia tidak dikira najis. Macam isteri Nabi lah. Isteri Nabi dia Ummu Salamah. Dia pakai kain panjang, meleret atas tanah. Kan? Dia kata, ya Rasulullah, utilu zaili wa ana amshi fil makanil qazir. Aku ni pakai kain panjang. Kadang-kadang aku berjalan, tempat tu ada kotoran. Macam mana? Nabi pun jawab. Nabi kata, yutahiruhu ma ba'dahu. Nabi kata kain tu telah disucikan dengan apa-apa yang dia lalu. Tanah ni kan eja penyuci juga. Itulah maksudnya. Jadi as long as kita tak nampak najis, maka dia tidak dikira sebagai najis. Jadi masa kita nak sapu tu, kalau tak ada nampak najis, tak najis lah. Macam itulah kita dia. Ada nak tanya apa-apa? Oh, 16 orang. Okey. Jadi insya-Allah taala hari ni 18. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak manfaat daripada kuliah fiqh kita ni untuk kita beramal lah insya-Allah sebaik mungkin. Jadi kita baca doa lah insya-Allah taala. Kita baca tasbih kafarah dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina ya mu'afi. Allahumma shfina ya syafi ya hayyu ya qayyum. يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا الله. Jadi